Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kaifa haluk? Apa khabar semua para tetamu Syawal? Mudah-mudahan saya dan kita semua bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allah maghfir lana, wahai Allah ampunilah kami. Allah marhamna, wahai Allah rahmatilah kami. Allah marzuqna, wahai Allah rezekikan kami. Allah marzuqni taubatan nasuha qablan maut. Allah marzuqna taubatan nasuha qablan maut. Rezekikan kami taubat nasuha sebelum datangnya ajal maut. Maka sunnah kita iringi dengan suatu lafaz Sayyidul Istighfar pada mukaddimah ini. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita kembali kepada fitrah Aidul Fitri, kembali kepada fitrah apa yang telah digaris pandu oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiah Nabi SAW, seumpama menyatakan memohon maghfirah kepada Allah di waktu pagi, maupun sekali kita ungkapkan Sayyidul Istighfar pada malam hari, maka sama-sama kita dahulukan Sayyidul Istighfar ini sebagai pembuka bicara. Mudah-mudahan Sayyidul Istighfar penghulu bagi segala istighfar, memohon ampun dan taubah kepada Allah, membuka pintu hati saya dan kita semua sebelum kita meneroka mutiara ilmu yang terbentang luas di hadapan saya dan kita semua. Masya Allah, saya raikan para tetamu Syawal, ahli keluarga yang saya kasihi dan semua para pencinta dan penuntut ilmu, para muallim muallimah sekalian, puan hajah, tuan-tuan haji, sahabat-sahabat kenalan yang jauh maupun yang dekat. Wish me bersama saya, kita dahulukan Sayyidul Istighfar sebagai pembuka bicara yang begitu bermakna kepada saya dan kita semua. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia Allah. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, dan aku bertaubat. Huwal hayyu, yang sentiasa hidup, al-qayyum berdiri sendiri, berdiri dengan sendiri, terus menerus menguruskan makhluk. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat padanya, pada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, Masya Allah, sekalian yang diraikan sahabat-sahabat kenalan dan seluruh ahli keluarga audio kuliah di pagi yang bermakna Yaumul Khamis, 2 hari yang bagaimana kantongan amal saya dan kita semua akan naik dalam masa 7 hari, yakni seminggu. Dalam seminggu, pada hari Isnin dan hari Khamis ini, kantongan amal kita semua akan dinaikkan ke hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama ada sampai ke tidak kantongan amal itu, serahlah dengan memohon maghfirah, memohon rahmah dan barakah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah memandang saya dan kita semua dengan pandang rahmatnya. Mudah-mudahan diterima segala amal yang telah kita ikrarkan dalam doa iftitah, seumpama ketika setelah mengangkat takbir setiap kali solat, sama ada dalam solat fardu maupun solat sunnah, telah kita masing-masing hafaz dan kita nyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku dan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan melepasi amalan kita ini dinaikkan tingkatan demi tingkatan langit. Allah melepasi security guard, iaitu para malaikat Allah yang berusaha untuk menaikkan kantongan amal kita ini. Mudah-mudahan diterima sampai ke langit yang ketujuh. Mudah-mudahan dengan pandangan rahmat Allah, berdasarkan ilmu kita beramal, berdasarkan iman kita beramal, insya-Allah mudah-mudahan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berusaha untuk memastikan setiap amal itu menepati dengan kalam Allah, kata-kata Allah, yakni berdasarkan petunjuk kitab Allah, dan menepati yang kedua syarat untuk diterima amal itu, supaya kita amalan itu berteraskan al-hadis as-sunnah yang telah digaris pandu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menepati Al-Quran dan menepati dengan as-sunnah. Dan yang syarat yang ketiga, agar benar-benar ikhlas kita beribadah kepada Allah. Sayang sungguh sekiranya menepati Al-Quran dan menepati as-sunnah tetapi tidak menepati syarat batin, iaitu tidak ikhlas beribadah kepada Allah, sama ada perkara yang fardu ataupun perkara yang sunnah maupun perkara yang mubah, sekiranya tidak melepasi syarat tidak ikhlas beribadah kepada Allah, sayang sungguh dalam kehidupan saya dan kita semua tidak diterima amalnya, seumpama amalan-amalan yang telah dilakukan dalam tempoh seminggu ini. Saya ucap kredit kepada sesiapa yang setelah mereka berada di bulan Syawal ini, melepasi zon Ramadan, mereka istiqamahkan suatu amal, seumpama amalan berpuasa as-siyam, diikuti diiringi puasa pada bulan Syawal ini dengan sekurang-kurangnya bilangan 6 hari di bulan Syawal ini. Jadi sesiapa yang berpuasa pada hari Khamis ini, seumpama hari ini, alhamdulillah, siru ala barakatillah. Dan sesiapa yang belum memulakan puasa pada bulan Syawal ini, elok sangat kepada diri saya ingatkan, dan kepada kita semua, betapa beruntunglah sesiapa yang mengambil peluang semasa hidup. Roh ada masih ada pada jasadi masing-masing, masya-Allah, bawa bertenang, iaitu kita lakukanlah amal-amal yang soleh, amalan ketaatan yang insya-Allah apabila kita mendatangi Allah dalam keadaan niat tulus kepada Allah, Allah saja yang mengetahui bab niat ini, maka mendapati dengan as-sunnah bagaimana Rasulullah berpuasa di bulan Syawal ini sebanyak bilangan sekurang-kurangnya 6 hari. Masya-Allah, mudah-mudahan saya dan kita semua syukur kepada Allah dipanjangkan usia tempoh yang lapang ini untuk kita semakin hari semakin menunaikan tanggungjawab saya dan kita semua kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah, bukan kita sebagai hamba kepada syaitan, bukan hamba kepada nafsu syahwah, bukan hamba kepada madiyah kebendaan ataupun hamba kepada makhluk, namun kita semua adalah abdillah, kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, pada pagi ini ketampakan ramai yang memberi salam kepada saya dan kita semua. Insya-Allah salam itu akan kembali kepada kalian. Bagaimana seorang
Di dalam mafhum hadis Nabi SAW, apabila seseorang mendoakan kepada saudaranya, salam merupakan doa, wasilah doa sesama insan. Sama ada kita kenal ataupun kita tidak kenal, absus salam, ucapkanlah salam. Masya Allah, permulaan yang baik pada pagi ini apabila kita saling mendoakan antara satu sama lain. Di antara doa yang Allah sukai, iaitu seseorang saudara mendoakan kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak ketahui. Mendoakan, walaupun saya mungkin sebahagian saya kenal di live ataupun rakaman ini, Masya Allah, ada di antara kita yang baru kenal, Masya Allah. Mudah-mudahan kita saling berdoa sesama kita, insya Allah sampai sahabat-sahabat, kenalan, ahli keluarga semua sampai salam yang telah diucapkan secara live sebegini ataupun secara ditulis, sampai insya-Allah. Kalau WhatsApp, Messenger ataupun di Facebook live ini boleh sampai, tiap apa yang kita typekan itu, maka apatah lagi secara saintifik berlakunya gelombang. Kita kena sedar yang boleh sampai kita type ataupun suara ni boleh didengar, maknanya ada secara saintifik berlaku gelombang frekuensi. Seumpama frekuensi di radio ICAM bagi negeri-negeri di pantai timur maupun di pantai barat, di sebelah utara maupun selatan, radio ICAM boleh didengar di lokaliti masing-masing, seumpama 89.5 ataupun 91.5, ataupun di negeri Perak 102.7. Jadi ada gelombang frekuensi itu. Begitu juga maknanya sesuatu yang positif, dia ada frekuensi gelombang dia. Mudah-mudahan ucapan saya merupakan doa for all, untuk semua, Islam for all, untuk semua. Baik, pada pagi ini seumpama telah saya umumkan, announcementkan secara rasmi sejak malam tadi, saya akan membentangkan satu tajuk seumpama pada malam tadi telah saya war-warkan, iaitu Allah menguji siapakah amalan yang terbaik amalnya. Allah Subhanahu Wa Taala menguji siapakah yang terbaik amalannya. Maka saya buat keputusan rasmi pada pagi ini untuk saya tangguhkan tajuk itu pada malam ini. Tajuk itu akan ke udara selepas ba'da solat isyak malam ini. Saya akan tangguhkan tajuk itu pada malam ini, kerana malam ini malam Yaumul Jumaah. Oleh kerana tuan kitab ini, musannaf kitab ini, iaitu almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'man, dia telah kembali ke rahmatullah dan ramai di antara kita semua kenal almarhum Tuan Guru Datuk Seri Bentara Muallim Ni Abdul Aziz bin Ni'man, Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Dia telah kembali ke rahmatullah pada malam Jumaat. Maka terkenang pada saya dan kita semua sebagai di antara yang pernah mendapat bimbingan tarbiyah daripada almarhum. Maka Masya Allah, saya akan tangguh tajuk pada malam ini, iaitu siapakah, bagaimana Allah menguji siapakah yang terbaik amalnya. Itu tajuk untuk malam ni. Namun pada pagi ini, pada kitab ini, dalam kitab ini, takrish sumber daripada kitab ini juga, buku agama yang telah dikarang dengan baik oleh pengarang kitab almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz ini. Masya Allah, saya akan bentangkan bagaimana ada jagalah tiga perkara di tiga tempat. Pada waktu duha ini, wadduha, kemudian wadduha wasyamsi wadduhaha. Masya Allah, cukup dengan satu ataupun dua ayat sebagai pembuka bicara ini, insya Allah, demi waktu duha, demi waktu matahari terang benderang ini semakin naik meninggi ini. Masya Allah, sebagai Allah lah jadi saksi kepada saya dan kita semua. Dan insya Allah kita mendoakan kepada almarhum, Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu.
Dan kita jamakkan kepada tuan-tuan guru kita yang kita sempat mengambil manfaat ilmu mereka, seumpama Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ustaz Ismail Qamus yang meninggal pada Yaumul Jumaah juga. Begitu juga Tuan Guru Datuk Harun Din, Profesor Datuk Harun Din pun telah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat juga. Jadi begitu juga sebenarnya ulama-ulama di luar negara sana, sebahagian para ilmuwan masya-Allah yang dikenali maupun yang tidak dikenali, semuanya termasuklah juga maknanya sesiapa yang Allah pilih meninggalnya pada hari Jumaat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Serahlah dalam ilmu Allah bagaimana Allah terima amalan mereka itu. Namun apabila kita berbaik sangka kepada Allah, kita berbaik sangka sesama insan, insya-Allah poin ataupun unsur yang positif itu dia akan sampai sebagaimana sangkaan kita, dan Allah menuruti sangkaan baik hamba-Nya. Baik. Pada pagi ini kita masuk pada suatu maksud, iaitu jagalah 3 perkara di 3 tempat. Pengertian ini sungguh baik untuk kita renung bersama. Bagaimana perlunya kita jaga 3 perkara di 3 tempat. Dinyatakan bagaimana hukama, pepatah hukama menyatakan, kalau kamu duduk di dalam rumah Allah, kamu perlu menjaga hati. Kalau kamu duduk dalam rumah orang, kamu perlulah menjaga mata. Kalau kamu duduk di luar rumah Allah dan di rumah orang, kamu kenalah menjaga lidah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu maksud yang baik sebagai mukadimah bicara ad-din pagi ini, iaitu bagaimana posisi kita duduk. Stay at home. Duduk di rumah. Sebahagian kita yang mungkin bukan sekadar duduk di rumah, berada di luar rumah. Ataupun sebahagian kita ada yang diizinkan, iaitu boleh mendatangi rumah Allah, yakni masjid ataupun surau ataupun madrasah ataupun satu tempat yang dijadikan di ruang rumah itu satu tempat solat. Maka di situlah dimaksudkan masjid. Bagi kita yang mana dihadkan pergerakan ini, PKPB, Perintah Kawal Pergerakan Bersyarat, maka sesiapa yang niat dia beribadah kepada Allah, sempurnakan wuduk, kemudian untuk dia melakukan ibadah solat ataupun membaca Al-Quran dan berzikir maupun munajat dan sebagainya, dia meletakkan satu kedudukan, posisi, dia letak sejadah dia ataupun dengan maksud sebenarnya di waktu dia qiyam ataupun maupun rukuk dan sujud di tempat itu, maka itulah masjid buat dia. Di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi ramai yang tidak boleh mendatangi masjid kerana dihadkan bilangan, dalam bilangan 12 orang bagi muslimin. Setengahnya satu negeri dihadkan dengan had 40 orang untuk solatul jamaah pada seumpama Jumaat yang lepas ataupun Jumaat yang akan datang ni, esoklah. Baik. Kita fokus kepada maksud hukama menyatakan, kalau kamu duduk di rumah Allah ataupun di surau ataupun di tempat, di lokaliti rumah kamu yang kamu niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka perlunya kita jaga hati. Dan sekiranya kamu duduk ataupun tinggal dalam rumah orang, kita pergi ziarah rumah orang, maka perlunya kita menjaga mata. Adanya perintah supaya pekerjaan bagi mata itu kita perlu menjaga mata. Di waktu kita pergi ziarah rumah orang ataupun kita di luar lapangan rumah kita ataupun di luar lapangan masjid, rumah Allah dan sebagainya, perlu jaga mata. Baik. Seandainya kamu berada di luar mana? Di luar rumah Allah, yakni di luar masjid ataupun di luar rumah orang, maka hendaklah kamu menjaga
menjaga lidah. Menarik perkara ini, kita lihat bagaimana almarhum Tuan Guru Bentara Tuan Guru Ni Abdul Aziz menyatakan bagaimana nukilan kitab ini dinyatakan. Mari kita perhatikan pada 3 perkara yang perlu kita jaga. The first step, 1 point pada pagi ini, orang putih sebut makna pertama, ketika duduk di dalam rumah Allah, bulatkanlah hati hanya untuk Allah. Jangan memikirkan banyak perkara, sama ada ketika dalam solat ataupun di luar solat. Selagi duduk di dalam rumah Allah, hendaklah mengingatinya semata-mata. Inilah hikmah sesiapa yang memahami adab ataupun akhlak di rumah Allah. Apabila hikmah qasad hatinya, seumpama dia niat masuk masjid, bagaimana dia mengikuti kauliah baginda Nabi SAW berdoa. Rasulullah SAW berdoa mentarbiah para sahabat dan ahli keluarganya berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Minta kepada Allah, tuan rumah, tuan bagi masjid, tetuan bagi rumah Kaabah di Masjidil Haram, ataupun yang dimaksudkan ini dengan maksud tetuan rumah bagi rumah Allah itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah minta Allah buka pintu. Buka pintu apa? Pintu rahmah dari sisinya. Dari sisinya. Subhanallah, bila mana seseorang itu berada di masjid ataupun di tempat solatnya untuk dia beribadah, tawajuhkan hatinya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka di waktu itu kita kena tinggalkan semua perkara. Maksud tinggalkan semua perkara ini iaitu tinggalkan hal-hal keduniaan. Di waktu itulah peluang kita menunaikan hak Allah, iaitu mengingati Allah sedapatnya, mengingati Allah sebanyak-banyaknya, dan bukan sekadar bilangan menjadi keutamaan, tetapi ahsanu amalah. Ahsanu amalah tu amalan yang lebih baik. Amalan yang lebih baik bagaimana? Kualiti, bukan mesti kuantiti. Bagaimana sebahagian mufassir mensyarahkan tafsiran ayat dalam suratul Mulk, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji sekalian kamu siapa yang lebih baik amalnya. Siapa yang lebih baik amal itu dalam konteks ilmu, iaitu di antara cabang syarahnya, iaitu amalan yang dilakukan yang berkualiti tinggi, ataupun bahasa sekarang berprofil tinggi, amalan VVIP. Kalau ada 3 tu maknanya VVIP, silakanlah bubuh. Maknanya amalan yang berprestij tinggi, bernilai tinggi. Kuantiti, apa hikmah Rasulullah beristighfar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ataupun ada masa Rasulullah baca istighfar itu dalam 1 hari 1 malam, 24 jam 24 hours, bilangannya antara 70 ke 100 kali sehari semalam. Rupanya bila kita lihat bagaimana muhaddisin mengambil hikmah, para yang alim mengetahui tentang syarah hadis, walaupun 3 kali bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah solat, namun kualiti bacaan Rasulullah apabila hati Rasulullah hadir di sisi Allah, maka menjadi sunnah kita ittiba' sunnah. Perlunya kita hadirkan hati ketika walaupun bilangan 3 kali kita ucapkan istighfar itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
rugi sungguh sekiranya beristighfar, memohon maghfirah kepada Allah. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tidak diselami dengan makna bagi hati. Saya bimbang, saya sendiri ataupun di antara kita perlunya istighfar atas istighfar. Istighfar atas istighfar. Kerana apa? Adat beristighfar. Ataupun maknanya hati kelain, lidah kelain. Lidah kelain, lidah ke kiri. Hati ni wallahu alam ke mana. Lidah mungkin nak masuk lain kanan lah, golongan yang kanan, lidah. Kerana jelas dia mengucapkan astaghfirullah la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi hati, pekerjaan bagi hati, saya sendiri kita bimbang waliyazubillah, mudah-mudahan ya mukalliban qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu dan jalan mentaatimu. Minta Allah tetapkan iman kita ini, hati kita terkosatkan ketika walaupun beristighfar, memohon ampun. Maknanya bagaimana kita kena jaga waktu kita duduk di rumah Allah, di masjid yang kita niat tempat itu sebagai masjid, iaitu tempat kita qiyam, rukuk, sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena jaga ada adab akhlaknya. Paling utama adalah di dalam solat, hati hendaklah khusyuk dan tumpukan kepada Allah semata-mata. Manakala di luar solat pula, selagi berada di dalam rumah Allah, seandainya ingin bercakap sekalipun, bercakaplah hanya mengenai urusan kita dengannya sahaja. Dengan siapa? Dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu sunnah kita jaga adab ketika di rumah Allah. Bagi para tetamu Allah, yakni para penziarah masjid, sama ada imam ataupun muazzin ataupun jawatan kuasa yang diberi mandat oleh Allah menjaga amanah jemaah, mewakili jemaah satu taman ataupun satu kampung ataupun satu falda. Subhanallah, kalian adalah pemegang amanah Allah. Kalian adalah pemegang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah bendera, pemegang bendera syiar Islam. Kalian juga pemegang kalimah-kalimah, berkewajiban memegang, memperjuangkan kalimah-kalimah yang mentakzimkan Allah. Amalan salatul jemaah yang kalian usaha lakukan itu sebenarnya sekiranya Allah redha, Masya Allah, tingkatan amal itu amalan yang tinggi, berfirfai tinggi di sisi Allah. Begitulah juga kita yang stay at home ni. Kita tidak termasuk, mungkin sebahagian di antara kita, sama ada lelaki maupun perempuan, muslimin muslimah, yang tidak tersenarai untuk diizinkan solatul jemaah di masjid. Maka bila mana kita berada di tikar ataupun sejadah solat di tempat kita qiyam, rukuk dan sujud di rumah masing-masing, di satu penjuru, di posisi rumah masing-masing, di waktu itu jugalah termasuk juga isyarat yang bagaimana di waktu kita duduk di tempat solat itu kita ada adab dan kita ada akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai abi, kita sebagai ayah, kita sebagai papa, kita juga sebagian di antara muslimat yang saya raikan juga, bagaimana muslimat sebagai ummi, sebagai ibu, sebagai isteri kepada suami, sebagai ibu kepada anak maupun nenda kepada cucu. Didiklah orang-orang yang bersama kita, ahli keluarga kita ini, waktu solat kena tertib. Kena tertib maknanya kena beristighfar dahulu. Usahalah
sebelum nak beralih ke mana-mana, nak memandang ke kanan ke kiri, nak beralih lah kerana ada emergency ataupun keperluan tertentu, maka cuba usahakan tamamkan dulu bacaan seumpama istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian sampai akhir lafaz itu, kemudian dahulukan juga Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, jamak untuk seisi keluarga. Tidak salah imam dia nak baca Allahumma ajirni minan nar, tidak salah, kerana Rasulullah SAW baca dengan lafaz begitu, kerana Rasulullah nak didik sahabat-sahabat ahli keluarganya. Maknanya minta, semua orang minta Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah, peliharalah diri aku daripada azab api neraka-Mu. Itu hikmah qauliah Nabi SAW. Timbul perkataan na itu untuk niat jamak. Tapi didikan asal Rasulullah ketika solat, istighfar Rasulullah, kemudian Rasulullah baca Allahumma ajirni minan nar. Rasulullah nak didik ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya pakat baca. Bila orang pakat sebut, semua orang yang termasuk Rasulullah yang sebagai khudwah hasanah, contoh ikutan yang terbaik, kemudian diikuti lafaz itu oleh orang-orang lain di belakangnya, para sahabat kanan dan kiri, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, 10 sahabat yang dijamin syurga, ataupun sahabat-sahabat yang berada di solah berjemaah Nabi SAW, maka ikut tertib melafazkan Allahumma ajirni minan nar. Jadi tidak salah imam sekali-sekala dia boleh baca. Katalah dia niat qasadkan maknanya ittiba' sunnah qauliyah Nabi yang asal itu, maka kerana dia teringat begitulah Rasulullah baca, dan tidak salah dia harus bagi dia gunakan kalimah na untuk dia qasadkan seluruh jemaah itu. Sejauh mana yang kita qasadkan untuk niat, sejauh mana yang kita qasadkan bilangan na itu, kami ni satu jemaah ni masya-Allah. Jadi itu pun juga maknanya amalan yang hasanah, yang baik untuk kita usaha lakukan. Maknanya boleh kita faham secara ilmu bagaimana asalnya sebutan itu, kemudian dari segi bahasa Arabnya kita qasadkan. Kita qasadkan kerana ada amalan yang berprofil tinggi amalannya apabila satu ucapan itu pakat sebut, semua orang pakat sebut. Bila pakat sebut, doa itu satu hala, satu nada, satu maksud, satu hala, jadi kualiti itu. Kualiti yang untungnya masing-masing untung secara berjemaah. Bagaimana bukankah ada isyarat hadis, mafhum hadis Nabi SAW, barang siapa menunjukkan satu petunjuk sunnah, diikuti petunjuk sunnah itu oleh orang lain, maka dengan rasminya, iaitu amalan yang dilakukan oleh orang lain kerana diberi petunjuk oleh seseorang itu, maka amalan yang nisbahnya, ganjarannya, pahala itu akan diberikan kepada si pemberi jalan, si pemberi petunjuk itu, tanpa dikurangi sedikit pun amalannya, kemudian nisbahnya pahala dalam akaun kitab amalannya si pelaku itu, maka tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, maknanya tidak ada siapa pun yang rugi. Yang menunjuk jalan, petunjuk, yang memberi huda itu, petunjuk itu tidak akan rugi kerana dia dapat keberuntungan. Satu, untuk diri dia, kemudian dua, dia membimbing ummah ini. Itu pentingnya para imam, para ayah, para abi, para papa yang menjadi imam solat jemaah, hatta walaupun di rumah masing-masing, maknanya kalian beruntung kerana membimbing, menjadi imam khudwah hasanah bagi ahli keluarga. Jadi apa yang saya nak maksudkan dalam maksud yang pertama ini, jagalah di antara 3 perkara itu, iaitu jagalah ketika di tempat solat. Jadi termasuk juga maknanya ketika membaca setelah Allahumma ajirni minan nar itu, iaitu satu lafaz setelah Allahumma antas salam itu,
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia Allah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, Dialah yang merajai kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat. Walahul hamd, dan segala pujian baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ada pula maknanya satu lafaz, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, nak menyatakan apa? Sempurnakanlah, tamamkanlah bilangannya 10 kali. Di waktu bila sekurang-kurangnya menepati itibak sunnah di waktu solat ba'da subuh, solat subuh. Setelah solat subuh berjemaah bagi muslimin termasuk muslimah boleh ikut follow up di belakang. Muslimah juga sekiranya maknanya tidak ada kesibukan maupun maknanya dalam keadaan tertentu, sunnah muakkad juga. Mereka juga dituntut untuk ketika berada di rumah mereka, sunnah muakkad sangat dituntut ikut follow suami ini sebagai makmum. Pelik tapi benar. Ini yang saya telah sembang sebelum ini. Makan kita bersama pasangan kita, boleh kita makan sama-sama. Kita rehlah, kita berjalan di luar lapangan, pergi ke pasar, pergi ke pasar raya, pergi ke mana-mana muqayyam, untuk muqayyam ni berkelah dan sebagainya. Rehlah, perjalanan, kita boleh sama-sama bukan? Jadi sembang pun boleh sama-sama. Tapi ramai juga sayang sungguh kalau suami ataupun isteri pasangan ini makan sama, tidur sama, jalan-jalan sama, tapi bila beribadah kepada Allah tidak bersama. Wal-iyazubillah. Hatta mandi pun kadang-kadang setengah pasangan dia mandi bersama, katanya kerana dia memahami fi'li perbuatan Nabi. Ada kala Rasulullah mandi bersama Aisyah. Dia faham yang tu. Dia ambil amalan tu sebagai satu amalan secara berkala pada amalan bersama pasangan. Tapi ada tidak kurang juga ramai sebenarnya pasangan di luar musim COVID-19 ini, maknanya mereka makan sama, tidur sama, jalan-jalan sama, mandi bersama, tapi solat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang solatlah dulu. Dibiarkan, kalau suami dibiarkan isteri solat berasingan dengan sepatutnya suami ini kena panggil isteri turut solat berjemaah. Kenapa? Itulah bagaimana Rasulullah SAW, ada kalanya Rasulullah SAW ditemani oleh isterinya ketika Rasulullah mendirikan solat malam. Ada masa isterinya bersama dengan Rasulullah SAW solat malam. Ada masanya, ada kalanya. Namun banyak masa Rasulullah bersendirian solat malam kerana Aisyah radhiyallahu anha tidak mampu mengikuti solat malam Nabi kerana Rasulullah berdiri lama, qiyamnya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Tak mampu Aisyah meneruti, melainkan waktu-waktu tertentu, masya-Allah, Aisyah maknanya ada masa mengikut. Termasuk para sahabat yang bermalam di rumah Nabi SAW, seumpama Abdullah bin Umar yang menjadi khadam ataupun pembantu Rasulullah, termasuk juga Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW. Ada khabar daripada mereka, maknanya ada masa seumpama Abu Zar Al-Ghifari pernah bermalam di rumah Rasulullah SAW. Maka ada masa mereka cuba ikut follow qiyamnya bersama Nabi SAW. Bila sebut qiyam ini teringat juga satu sultan di kampung Hambur sana lah, Hambur Kampung Kelantan. Saya ni IC 01, I am Johorian. Tapi kampung Hambur di Kelantan, Kelantan. Jadi ada satu slogan qiyam lah, qiyam with me. Qiyam with me. Qiyam with me maknanya qiyam bersama saya. Subhanallah,
waktu itu khudwah hasanah, yang contoh ikutan yang terbaik bagi seorang sultan yang punya satu pengaruh kuasa, yang punya liability logistik. Dia buka pintu istananya. Dia buka pintu istana. Sultan Kelantan yang ada sekarang ni lah, kita bagi kredit. Mudah-mudahan kita doakan kepadanya, kepada Al-Sultan, maknanya ditemani dengan seorang muslimah yang baik, yang solehah. Mudah-mudahan Allah beri pintu dengan kerahmatan dan rezeki dari sisinya, pembenaran syurga, pembenaran rezeki daripada Allah. Mudah-mudahan maknanya Sultan Kelantan ini dijodohkan dengan seorang wanita, isteri yang solehah, insya-Allah. Mudah-mudahan saya sebut dan kita semua aminkan, mudah-mudahan maknanya, kerana apa kita lihat dalam sirah perjalanan hidup Al-Sultan Kelantan ini, sejarah yang lepas, alhamdulillah, hasil daripada tarbiyah almarhum sedikit sebanyak Tuan Guru Ni Abdul Aziz terkesan kepada Al-Sultan. Termasuk maknanya Sultan yang di Pertuan Agong ini, yang sekarang ni pun masya-Allah, kita lihat bagaimana dia mampu untuk mendirikan solat secara berjemaah. Dia berusaha untuk mendapati ittiba' sunnah, bagaimana menyempurnakan solat 5 waktu dalam keadaan berjemaah. Jadi apa kehal orang Perak sebut apa kehal? Orang Perak sebut apa kehal kita ni yang muslimin, terutamanya umur dah akhir balik, umur dah matang, umur dah mencapai umur hampir 40 ke 40, 50, 60, senior citizen. Malu kita. Orang yang kaya raya, orang yang ada nilai liability dalam kehidupan mereka lebih kaya raya pada kita. Ada orang billionaire, bukan millionaire, bukan jutawan, tapi billionaire, mampu untuk mendirikan 5 waktu tertib sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Taib. Apa tadi? Qiyam Wismi itu maknanya Sultan Kelantan pernah dia buka pintu istana di ketika Ramadan beberapa tahun yang lalu. InsyaAllah, alhamdulillah, sebelum COVID-19 ini, tahun-tahun lepas, pintu istana dibuka, maknanya rakyat dipelawa untuk masuk solat. Solatul tarawih, solat isyak, solatul tarawih bersama dengan Sultan. Jadi untuk sungguh, mudah-mudahan Sultan yang di Pertuan Agong di negara kita ini pun, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah dengan kekuatan iman untuk dia beramal, untuk mendepani arus perdana dalam keadaan dunia globalisasi ini, dalam keadaan dirundung dengan fitnah, cubaan, dugaan kepada umat manusia. Maka sebagai pemegang kuasa, seumpama liability dari segi ada kuasa eksekutif itu, ada certificate ataupun ada credibility dari segi untuk meninggikan kalimah Allah, bukan sekadar diucapkan tetapi direalisasikan dalam negara Malaysia yang kita sayangi ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman. Kemudian bagaimana perlunya para alim ulama bersama para umara, para pemerintah, digabung jalin dengan kombinasi umara dan ulama ini. Apabila mereka memimpin, insya-Allah haibah Islam itu akan terselah. Bila masa lagi untuk kita sama-sama mengimarahkan bumi Allah ini, bumi Malaysia ini, termasuklah bumi di Brunei Darussalam, masya-Allah, Sultan Brunei. Kita mohon juga kepada Allah bagi taufik dan hidayah kepada semua sultan-sultan yang pemerintah-pemerintah di Nusantara maupun di luar Nusantara ini, termasuk di negara-negara Arab, Timur Tengah dan sebagainya. Maknanya inilah masanya waktu kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bala maupun musibah seumpama COVID-19 ini. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita ini mentakzimkan dia lebih mengatasi yang lain-lain. Tolak tepi semua pengaruh ketika solat. Allahu Akbar wa rabbaka fakabbir. Dan terhadap Rabbmu hendaklah kamu
azimkan. Kamu sendiri lafazkan, saya Allahu Akbar. Semua di antara kita yang muslimin maupun muslimat sendiri yang tidak uzur syar'i dan sebagainya sendiri mentakbirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dinyatakan, andai bercakap mengenai masalah belajar, berniaga ataupun bekerja, biarlah berhubung kait dengan hukum. Semak apakah perkara yang kita lakukan itu kena ataupun tidak dengan apa yang Allah mahukan. Perbanyakkanlah merasai keagungan dan kebesaran Allah. Hati tidak akan tenang sekiranya tidak dituju kepada Allah. Bukankah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang? Maka kekusyukan hati untuk melihat, merasai dan mengakui kebesaran ilahi. Hati yang tenang akan mengalirkan ketenangan pada seluruh anggota tubuh. Hati yang tenang juga akan melahirkan kesihatan, keafiatan jiwa. Manakala jiwa yang tenang akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Sesungguhnya hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan tenang tenteram. Ala bizikrillah tadma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan tenang tenteram. Seumpama dalam wakaf surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Taib. Nak menyatakan musannaf pengarang kitab ini, dia beri isyarat kepada saya dan kita semua. Waktu kita duduk di tempat seumpama masjid ataupun surau ataupun di tempat kita solat itu, kita kena asingkan. Semua urusan-urusan dunia kena tolak tepi. Kena tolak tepi. Kena tolak tepi, mentakzimkan Allah. Face to face dengan Allah. Face to face ni bahasa saya. Iaitu kita ni maknanya hadirkan hati bersama Allah. Berkhalwah dengan Allah. Jaga adab ketika di tempat solat. Di rumah Allah kena jaga adab. Saya ulang balik bagi sidang yang baru mendengar live ini ataupun rakaman ini. Ada 3 tempat kita kena jaga 3 perkara. Termasuklah di masjid ataupun di surau ataupun di tempat yang kita dirikan solat di rumah masing-masing itu. Jadi apa? Ada adab yang perlu kita bawa dan jaga di rumah Allah. Adab itu perlu disemai oleh semua pihak, sama ada orang tua ataupun kanak-kanak. Didiklah diri kita untuk merasai ketenangan dan kedamaian mengingati Allah. Lupakan sejenak segala masalah dunia ini ketika berada di dalamnya. Berada di dalam mana? Saya ulang balik, berada di rumah Allah. Berada di tempat mana? Ketika berada di surau ataupun berada di tempat yang kita telah niatkan, ini tempat solat kita secara berjemaah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Jadikan rumah ini disebut sebagai rumah baiti jannati, rumahku syurgaku. Jadi Masya Allah, hakikat sebenarnya di alam gaib, apabila rumah itu kita bangunkan dengan salatul jemaah, apabila satu rumah itu diimarahkan dengan diadakan majlis ilmu. Sekarang ni ada satu majlis ilmu yang seni untuk kita faham. Di channel TV 126 ataupun channel TV di 114 TV Al-Hijrah, adanya majlis ayah. Kalian boleh refer balik di Facebook, cuba cari majlis ayah. Kerana di sana ada maksud yang baik. Bila saya sendiri tonton, tak cukup dengan Quran time itu yang disiar secara live sebelum ini pada setiap pukul 12 hingga pukul 1 ataupun diulang siar pada pukul 10 malam hingga 11 malam. Subhana rabbiyal azim. Adanya satu majlis ilmu lagi, iaitu majlis ayah. Jadi sebenarnya bila kita tonton majlis ayah itu,
ayah memimpin sekeluarga masuk syurga. Masya Allah. Satu kemudahan bagi kredit bagi saya sendiri bila kita tonton sedikit demi sedikit, walaupun program itu seumpama nampak santai, tapi bila dalilnya dibentangkan dengan hujah Al-Quran, adanya nas daripada hadis-hadis Nabi SAW maupun nasihat-nasihat daripada para asatizah, maka semuanya sebenarnya kita baik sangka sesama kita, sesama insan. Walaupun rakaman live dan sebagainya dengan tempoh masa 1 hours, Quran time 1 hours, majlis ayah pun lebih kurang setengah jam ke 1 jam. Jadi bawa bertenang semua. Sebenarnya ada nilai tambah di sana. Sekiranya saya tertib mendengar, kita semua tertib mendengar, ambil poin-poin, ambil maksud-maksud yang tersirat daripada tersurat. Ada maksud yang tersurat, ada maksud yang tersirat. Jadi kita sebagai ayah kepada anak-anak kita, abi kepada anak-anak kita, ataupun kita sebagai ibu kepada anak-anak di antara kita, ataupun kita sebagai nenek ataupun atuk kepada cucu-cucu kita, ataupun kita kita sendiri single daddy, kita sendiri ada muslimat single mother. Jadi kalian boleh forwardkan, ambil pengertian dalam maksud majlis ayah itu. Sebenarnya dia mengandungi maksud-maksud yang baik untuk kita guna pakai dalam merealisasikan dalam kehidupan kita. Kerana hakikat sebenarnya bila mana rumah diadakan majlis ta'lim, majlis seumpama majlis tadarus, kemudian ada tadabbur ayat-ayat Allah, kemudian ada nasihat-nasihat baik, dijadikan satu slot dalam rumah itu, ayah memimpin sebagai bukan sekadar sebagai imam. Sebenarnya ayah ni bukan sebagai imam, ataupun suami itu bukan sebagai imam saja, tapi dia menjadi pemimpin. Ar-rijal qawamun 'alan nisa, pemimpin bagi kaum wanita. Dia memimpin bahtera ataupun nakhoda kepada satu bahtera. Bagaimana kita satu kapal ataupun kita satu kenderaan, maka pemandu utamalah, yang utamanya adalah lelaki. Lelaki ni kena memastikan dia memandu dalam keadaan selamat, pastikan dalam keadaan selamat untuk sampai ke destinasi. Hukum zahir ni sampai ke tempat yang dituju, tapi hukum batinnya ada pekerjaan bagi kita. Nilai ukhrawi ni kita memastikan pasangan, anak-anak, menantu, cucu ataupun adik-beradik kita yang dalam satu keluarga yang besar, termasuklah dalam keluarga audio kuliah ni. Saya tidak akan rugi, para asatizah yang lain tidak akan rugi, kalian pun insya-Allah tidak akan rugi. Bawa bertenang, ambil manfaat dalam mana-mana majlis ilmu, walaupun dalam live di alam maya ini ataupun live ditonton TV Hijrah maupun TV Awasi ataupun channel-channel yang baik untuk kita mengambil manfaat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Antara cara yang terbaik bagi mengingati Allah adalah dengan merenung segala penciptaannya pada anggota badan kita. Lahirkanlah rasa kesyukuran kepadanya kerana memberikan kita pelbagai nikmat panca indera. Renungi dan rasakanlah kenikmatan dengan merasai kebesarannya di hati kita. Pasti ketenangan yang akan kita rasai dengan sesungguhnya dengan mengingati Allah, pasti akan merasai ketenangan yang hakiki. Jadi baru satu poin, baru satu maksud ini. Tempoh lebih kurang setengah jam ke 40 minit yang pertama ini, subhanallah, saya telah bentangkan kita kena jaga salah satu kita kena jaga di tempat, iaitu di masjid ataupun di surau ataupun di rumah yang kita telah jadikan tempat itu sebagai tempat ibadah kita, bermunajat kita, qiyam, rukuk dan sujud itu ada adab dan akhlak kita. Maka subhanallah, dinyatakan bagaimana dalam waktu yang sama pekerjaan bagi hati kita ini rasa syukur, kenal nikmat Allah,
bagaimana Allah sendiri mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengurniakan kepada kamu nikmat yang banyak. InsyaAllah kita akan syarah Al-Kautsar ini, satu tajuk dalam satu siri kuliah di Alam Maya ini. Kita hadam betul-betul bagaimana Al-Kautsar yang dimaksud itu, dan seringkasnya saya nak menyatakan Al-Kautsar itu mengikut para mufassir menyatakan isyarat di akhirat nanti ada satu telaga, satu kolam, satu sungai yang nisbahnya maknanya kenikmatan yang bagaimana Rasulullah lah sebagai security guardnya, Rasulullah sebagai pemegang amanah Allah. Rasulullah berhak untuk memberi izin ataupun tidak memberi izin kepada umat manusia. Di waktu itu umat manusia berbondong-bondong mendatangi sungai ataupun tasik ataupun kolam Kautsar itu untuk menghilangkan rasa dahaga. Waktu itu Rasulullah beramanah kepada Allah. Rasulullah akan izinkan kepada sesiapa yang Allah kendaki sahaja. Rasulullah kenal umatnya yang berhak untuk meminum beberapa teguk daripada telaga Kautsar itu, menghilangkan rasa dahaga di sesi Yaumuddin, di hari agama, di hari pembalasan, di Yaumul Mahsyar itu. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu ucapan di zaman fitnah mu'tahirin ini, bila mana kita mendapati kita berada di fasa-fasa menemui janji Allah satu persatu, betapa dunia ini kepada fasa akhir zaman. Terbukti tanda-tanda akhir zaman telah berlaku pada fasa yang pertama, fasa yang kedua telah berlaku sebagaimana isyarat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tanda-tanda akhir zaman telah nyata, dan sebagainya, termasuklah tanda-tanda akhir zaman ini. COVID-19 ini pun tanda-tanda akhir zaman. Cuma berlaku peristiwa Yaumul Qiyamah itu kita serah daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang tahu, tak ada siapa yang tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Tidak ada siapa yang mengetahui akan perkara itu, hakikat itu. Namun tidak boleh disangkal, kerana Allah nyatakan iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah. Laisa lik iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah. Tidak boleh disangkal ataupun dinafikan, ditunda tu maknanya dinafikan tentang berlakunya al-qiyamah itu, al-waqi'ah itu. Subhana rabbiyal azim. Taib, maka yang kedua ini, iaitu kita kena jaga apa? Kita kena menjaga pandangan ketika berada di mana? Berada di tempat seumpama di rumah orang. Tadi bicara maksud yang pertama di rumah Allah, maka yang maksud yang kedua, kena jaga adab dan akhlak di rumah orang. Baik itu adalah ketika kita berada di rumah Allah. Sebelum ini telah dinyatakan sama ada surau, madrasah dan masjid. Bagaimana pula apabila kita berada di rumah orang, seumpama rumah ahli keluarga, saudara mara, sahabat dan sesiapa saja yang kita pergi ziarah. Maka di sini hendaklah kita menjaga mata ataupun pandangan. Mata adalah panca indera yang Allah anugerahkan kepada kita. Mata adalah anugerah Allah agar kita menggunakan ke arah yang diradai Allah. Janganlah mensia-siakannya dengan melihat perkara yang mensia-sia, perkara yang sia-sia. Mata juga punya adab. Mata tidak boleh melihat sebarang perkara. Adab terhadap mata termasuk juga ketika berada di rumah orang. Jangan sesekali mata dibiarkan sembrono melihat anak dara orang di dapur, ataupun bilik sesuka hati kita melihat. Mata kita ini melihat secara sembrono ataupun secara rambang bebas. Ia tidak boleh dihalakan untuk melihat setiap inci rumah sehingga mengusik hati tuan rumah dan menimbulkan rasa yang tidak selesa. Sekiranya berlaku, bermakna mata kita
sudah tidak beradab. Dia begini, nak bahasa yang mudah faham. Adab kita ketika kita mendatangi rumah orang ataupun rumah sesiapa di kalangan ahli keluarga kita, kita pergi ziarah, sama ada di ketika COVID-19 ini, tempoh PKPB ataupun di luar sebelum ini telah kita lakukan ziarah dan sebagainya, maka sebenarnya ada adab sunnah. Beri salam dengan jelas, antara 1 ke 3 kali kiranya dijawab salam dan diizinkan masuk, baru kita masuk. Jangan lebih 3 kali beri salam, kita pun naik masuk 4, kita masuk gia 4. Gia 4 tu maksud beri salam lebih pada 3 kali. Sunnahnya beri salam ini 3 kali saja. 3 kali saja. Sekiranya dengan jelas tidak didengar oleh ahli rumah, maka kita kena undur balik. You turn back. Kena undur balik. Kerana ada hikmah. Peristiwa yang Allah tidak izin ada hikmah. Peristiwa yang Allah izin ada hikmah. Setiap pertemuan ada hikmah. Jadi kalau tidak ada pertemuan ketika itu, tentu ada hikmah dia. Hikmah itu Allah saja yang mengetahuinya. Allah saja yang mengetahuinya. Baik, bila kita masuk mula di pelawa ataupun kita minta izin masuk dalam rumah seorang itu, maka kita langkah bismillah. Jangan lupa satu sunnah, masuk rumah baca basmalah. Ada juga mafhum hadis mengisyaratkan masuk tandas pun, keluar tandas pun ada bacaan dia, iaitu sekurang-kurangnya baca basmalah, bismillah. Bukan makan dan minum saja basmalah, tapi basmalah ini ketika masuk dan ketika keluar. Masuk bismillah, keluar bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Jadi sunnah-sunnah ini sebenarnya saya dan kita semua istiqamahkanlah, kerana dia ada hikmah. Dengan nama-Mu ya Allah, kita minta Allah teman hidup kita. Diiringi dengan doa basmalah itu, kita minta pemerhatian Allah kepada kita, supaya Allah pelihara langkah kita ini, termasuk langkah-langkah panca indera ini. Ada perintah dan larang pada pendengaran kita, termasuk ada perintah dan larang pada mata kita. Bagaimana dalam surah Al-Balad dinyatakan tentang ayat ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Tidakkah maknanya kita perhatikan mata, nikmat Allah berikan mata kita ini, ya Allah. Sebenarnya nikmat mata ini satu nikmat yang bernilai tinggi. Nikmat mata ni, Allah Rabbi, satu makhluk ciptaan Allah. Mata ni walaupun ada 2 butir, 2 biji mata, tapi kalau nak tindih dengan amalan ketaatan kita, amal kebajikan yang kita buat dengan nikmat mata ni, sebenarnya secara rasmi, secara dalil, kita tak boleh nak bayar nikmat Allah. Tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Dengan nikmat yang Allah telah kurniakan satu demi satu. Tu pentingnya dalam surah Al-Hujurat dinyatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Mengapakah kamu tidak perhatikan pada diri kamu sendiri? Pada diri kamu sendiri. Termasuk ni pekerjaan yang Allah sendiri ungkit ataupun sedarkan saya dan kita semua, satu pada diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Jangan nampak pada yang lain saja. Nanti nak tengok akaun, current account, saving account naik, baru kita rasa alhamdulillah. Ataupun kita buat satu perniagaan naik, ataupun kalau musim COVID ni, siapa yang boleh bertahan, alhamdulillah. Siapa yang tak boleh bertahan, tiba-tiba dia ada 3 kedai, tiba-tiba satu demi satu kedai dia tutup musim COVID-19 ini. Maka sebenarnya ucapan yang terbaik iaitu 2 ucapan. 2 ucapan rasmi, berdasarkan ilmu dan berdasarkan iman di dada. Pertama, kalimah apa? Kalimah istirja. Sama ada dia naik meninggi ke, ataupun dia statik ke, mendatar ke, pencapaian kita dalam
usaha niaga ataupun apa-apa pekerjaan yang kita usaha lakukan berhasil ataupun keadaan mendata maintain, orang putih sebut maintain, ataupun dia menurun. Subhanallah. Yang menurun ni pun sebenarnya, yang menegak ke, menaik ke, mendata ke sampai menurun ni sebenarnya kembali kepada istirja. Istirja ini, kalimat istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenar hakikat apa? Sebenarnya kami ni, kita semuanya kepunyaan Allah. Kita akan dikembalikan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla Rabbul Jalim. Sama ada dia beri ataupun dia sekat ataupun dia pada qadar dia, sebenarnya itulah ketentuan Allah. Namun usaha tetap tidak dinafikan. Usahalah macam mana pun. Silakan siru ala barakatillah. Tapi iman kita di dada kita, bila berlaku sesuatu perkara itu ataupun sedang berlaku perkara itu ataupun akan berlaku sesuatu perkara itu, kita serah dalam ilmu takdir dan kehendak Allah. Usaha sunnah dilakukan, sunnah diperjuangkan. Usaha ikhtiar itu adalah satu di antara takdir ilmu Allah. Usaha itu sendiri takdir Allah. Doa itu sendiri takdir ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak rugi kita berada pada akidah wasatiyah, akidah yang kena pada tempatnya. Bila kita diuji dengan sesuatu ujian, sakit ataupun dari segi sudut ekonomi ataupun dari segi sudut sesuatu yang kita alami, maka sebenarnya selain daripada istirja tadi, iaitu alhamdulillah. Ajibnya bagi orang mukmin berdasarkan al-hadis menyatakan Rasulullah SAW mengisyaratkan ajibnya, berlaku keajiban pada iman dalam dada orang mukmin. Apabila diberi nikmat, alhamdulillah, dia bersyukur. Apabila ditimpa musibah, dia bersabar dan dia bersyukur. Dia bersabar dan dia mampu ucap alhamdulillah. Kerana apa? Kerana keimanan dia. Bagi orang-orang yang beriman, orang yang ada takwa dalam hati dia, orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, dia memahami, dia mengenali kesempurnaan sifat bagi Allah. Dia reda dengan apa saja yang Allah datangkan kepadanya. Di waktu itu, bila dia letak 3 sifat ini, sabar 1, kemudian dia rasa syukur 2, kemudian dia reda 3. Inilah hakikat kebahagiaan yang hakiki dalam hati seseorang hamba kepada Allah. Saya sendiri sedang berusaha meningkatkan keimanan saya, dan kita semua boleh berusaha memahami hakikat ini. Betapa pada diri kita sendiri, macam mana kita kena kenal nikmat mata tadi. Kita flashback balik, subhanallah, flashback balik bagaimana adab kita di rumah orang, maknanya jaga mata. Jangan tadi bila masuk rumah, sebolehnya kita duduk di satu tempat yang tidak memandang terus ke arah dapur orang ni. Jangan, kerana itulah dilakukan fi'li perbuatan Nabi SAW. Jangan kita pandang, maknanya kita duduk tu posisi yang boleh kita pandang terus ke dapur. Bila pandang terus ke dapur, one way street gitu, kita bimbang. Maknanya ada ahli keluarga yang tidak menutup aurat yang sempurna, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi bila kita mungkin terdedah dengan satu pandangan aktiviti yang dilakukan dalam rumah orang lain itu, orang yang selain bukan mahram kita itu, dia buat sesuatu yang dia pun tak suka orang tengok dia. Waktu itu kita yang menjadi tetamu di rumah orang ni, maknanya kena jaga adab. Jangan duduk tu macam ahli dia panggil ahli taksir. Ahli taksir ni, subhanallah, dia taksir. Rumah ni berapa nilainya. Maknanya perkakahan ni dia tengok semua benda. Memadailah sunnahnya. Kalau nak tanya pun, tanya sebagai suatu dia panggil adab perbualan, kita boleh tanya lebih kurang. Tapi jangan tanya detail. Oh, ni beli kat mana, ni
Maknanya kita, yang saya bimbang juga yang jadi racun kepada tuan rumah ni, kadang-kadang kita naikkan dia. Kita ampu dia sampai sahab, itu dia panggil bahasa orang kampung kembang dia. Kembang kempis hidung dia pasal apa? Kita mengampu dia. Kita ni nak memuji seseorang ni ataupun memuji sesuatu yang sebenarnya jangan tahap terlebih dos. Kerana bila kita puji tahap yang terlebih dos, saya bimbang dia merupakan racun yang meracuni tubuh dalam hati seseorang. Kerana maknanya bila kita memuji itu pada tahap terlebih dos, kita bimbang orang ni dia rasa apa? Dia rasa sum'ah. Dia rasa heran, dia rasa takabur. Ataupun dia boleh rasa riak dan sebagainya. Itu bimbang, penyakit bagi hati. Jadi qadar yang sederhana. Kalau nak puji pun maknanya qadar yang sederhana saja. Kena pada tempatnya, alhamdulillah, lapik dengan kalimah alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah. Kak, saya tengok Kak dulu, maknanya dulu jalan kaki je. Sekarang maknanya saya tengok kakak berjaya dalam hidup. Alhamdulillah. Apa pengalaman kakak boleh kongsi dengan saya tak? Ataupun apa pengalaman Tuan Haji boleh kongsi dengan saya tak? Kalau begitu caranya, ada adab kita dengan tuan rumah tu. Kita tengok rumah dia besar, rumah dia Masya Allah, bukan ada apa tu, toilet yang seumpama 3 star, 5 star punya hotel tu. Tapi rumah dia ada apa dia panggil tu, swimming pool. Swimming pool itu tempat kolam renang tu lah. Ada kawan saya dia di Facebook ni, saya ingat dia sendiri menyaksikan ini. Muhammad Azhan dia daripada Johor Bahru ada. Saya tengok maknanya dia pergi ke satu rumah hartawan. Rumah tu ya Allah Rabbi, Masya Allah, ada swimming pool. Kowe punya Masya Allah, kolam renang dalam halaman rumah tu. Dan saya sendiri pernah ziarah seorang millionaire di Shah Alam sana. Saya sendiri menyaksikan ya Allah. Dan saya juga berpengalaman menyaksikan, saya ziarah di antara orang yang rapat dengan Prime Minister, bekas Prime Minister pada waktu itu. Kita bila tengok rumah dia, ya Allah, rumah yang macam konsep tu KLCC tu. Ada dua rumah boleh berjangkit tu. Ada jejantas tu. Jejantas yang boleh seberang ke seberang jalan tu. Jadi ada jejantas antara dua rumah ni. Allahu Rabbi. Dan dialah di antara orang yang maknanya menyatakan, dia tunjuk depan saya, inilah kata-kata hikmah yang dia telah forwardkan kepada Perdana Menteri pada waktu itu. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dia tunjuk kepada saya, ni satu yang dia draft, yang salah satu yang telah dia draft berdasarkan ilmu dan pengalamannya, iaitu dia simpan dalam satu booklet. Saya sempat tengok begitulah sepintas lalu. Cuma saya nak bila saya baca lebih kurang, subhanallah, kita tengok keadaan rumah dia. Namun demikian, kita yang ada sikit-sikit ilmu ni, kita imbangi dengan maksud apa? Semua ni datang daripada Allah. Bukan dengan keringat, bukan dengan tenaga, bukan dengan titik peluh kita sendiri. Memang titik peluh kita sendiri keluar. Memang maknanya tenaga kita keluar. Memang kita berusaha selama ini. Tapi hakikat sebenarnya, apa yang telah ada pada kita sekarang ni, sama ada aset, liability, hartanah ke, kediaman ke, kenderaan ke, termasuk aksesori pada tubuh badan kita ni, sebenarnya kita kena memahami hakikat pada ayat dalam surah Al-Fajr. Suratul Fajr, sila semak baca ayat itu menyatakan, ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi.
dinyatakan apa itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Cuba ingat balik, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ketika Allah nyatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala Allah taala bismillahi awwalihi wa akhirih. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Berada pada ayat yang ke-15 dan yang ke-16 dalam surah Al-Fajr. Surah tentang fajar, terbitnya fajar. Bagaimana dinyatakan pada ayat yang ke-15 tadi? Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu. Maka berkenaan manusia apabila Rabb mengujinya lalu memuliakannya. Allah mengujinya lalu memuliakannya. Fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan memberikannya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Namun kata Allah, apabila Rabb mengujinya lalu membataskan rezekinya kepadanya, maka dia akan berkata, Rabbku telah menghina daku. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini ayat hakikat muslimin muslimat. Ini ayat hakikat tentang kehidupan saya dan kita semua. Bukan bermakna sesuatu pemberian itu sesuatu yang kita merasakan Allah telah memuliakan kita, ataupun Allah telah qadarkan sesuatu musibah yang berlaku itu seumpama disusut nilai kan, ekonomi kita, kesihatan kita, ataupun apa-apa yang kita sebelum ini kita rasa tenang tiba-tiba tidak tenang dan sebagainya. Itu tanda Allah hina kita. Bukan maksud begitu. Kerana ayat selepas itu kalla sekali-kali tidak, kata Allah. Maksudnya apa? Khulasah pada dua ayat ke-15 dan ayat ke-16 dalam surah Al-Fajr ini, itu hakikat semuanya adalah ujian, fitnah, cobaan, dugaan. Satu musibah yang berlaku itu tentu di antara hikmahnya Allah nak kafarah. Dalam masa yang sama, ada masa musibah ataupun sesuatu perkara yang berlaku itu Allah nak naikkan maqam, tingkatan, darjat. Dan adanya kelompok orang yang ditimpa musibah. Ditimpa musibah demi musibah dalam kehidupannya. Sehingga dia menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang benar. Di waktu mereka golongan ini melihat ahlul musibah melihat janji Allah tertunai dalam kitab amalan mereka, mereka menyaksikan ketika di yaumul barzah, termasuk di yaumul mahsyar nanti, mereka sendiri meminta kepada Allah, apatah lagi para syuhada yang berjuang di jalan Allah, mereka gugur syahid di jalan Allah,
mereka menyaksikan pembayaran tunai daripada Allah, hasil daripada niat dan pengorbanan jiwa dan raga mereka sampai titisan darah, sampai ke hayat mereka keluar daripada jasad mereka kerana memperjuangkan kalimah-kalimah, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan perjuangan baginda Nabi SAW dan para Rasul Allah. Maka di waktu tertunainya janji Allah itu, pembayaran cash, pahala ditukar ganti dengan nikmat dalam kehidupan para syuhada, termasuk ahlul musibah itu, mereka menyatakan sekiranya beginilah keadaan kenikmatan berbayar, musibah itu berbayar tunai, di waktu mereka menerima pembayaran tunai itu, subhanallah, mereka berhajat supaya Allah kembalikan ke dunia semula. Biarlah mereka menerima musibah demi musibah, kerana mereka faham inilah nilai tambah. Apabila mereka sabar, mereka bertabah hati dan mereka istiqamah, kerana mereka merasai kenikmatan berbayar tunai depan mata mereka. Allahu Rabbi, itulah hikmahnya. Ahli barzah ni tak bangkit bangun, khabarkan kepada saya dan kita semua. Tetapi dalam Quran, dalam beberapa surah, dalam beberapa ayat, Masya Allah, dibentangkan bagaimana kata-kata ahli syurga Allah. Begitu juga bagaimana perkhabaran tentang peringatan ahli barzah daripada orang tanah kubur sana bangkit, menyatakan menerusi wasilah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita waktu ini kita terhalang di dunia yang sementara ni. Allah hijab perkataan ataupun makna kejadian yang ditimpa, yang menimpa ahli barzah itu, penduduk asal syurga, penghuni, ditransitkan masa hidup di dunia sementara ini, kesemua termasuk saya dan kita semua diuji sementara hidup, sementara nak dipanggil rasmi oleh Allah. Satu demi satu saya dan kita semua akan dijemput rasmi. Subhanallah. Sebenarnya bila kita memahami hakikat tentang satu-satu hal urusan itu, subhanallah, betapa beruntungnya mereka ahlu syuhada, termasuk ahlu musibah. Mereka menyatakan biarlah mereka diizinkan untuk hidup kembali ditimpa musibah ataupun peluang mereka melakukan amal kebajikan untuk mereka ulang kembali amal kebajikan itu, kerana mereka melihat janji Allah tertunai. Dan di antara kenikmatan yang begitu tinggi nikmatnya, bagaimana Allah nyatakan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-14, Allah nyatakan waridwanum minallah, waridwanum minallah. Bagaimana Allah beri keredaannya, Allah beri keredaannya. Keredaan maknanya suatu nikmat, iaitu di antara cabang keredaan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan zatnya. Waktu itu Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada para sahabat, Rasul menyatakan, kalian, kita semua akan melihat Allah seumpama kita melihat, seumpama kita melihat, kita memandang pandangan mata kita melihat bulan purnama Al-Qamar ini. Bagaimana orang mukmin, orang bertakwa di satu hari nanti di dalam syurga Allah akan dibentangkan satu pandangan, iaitu insya-Allah saya dan kita semua berpotensi untuk melihat sebagaimana isyarat yang Rasulullah SAW nyatakan. Kita akan melihat Allah dalam keadaan yang jaga, melihat dalam keadaan terang wajah Allah itu, bagaimana rupa paras Allah, bagaimana kesempurnaan sifat bagi Allah, dilihat dalam seumpama melihat bulan purnama. Di dunia ini diibaratkan begitu, namun di dalam kenikmatan syurga Allah, itulah kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi bila Allah singkap tabir, Allah izinkan hamba-hambanya melihat wajah dia. Yang bagaimana kita tercari-cari apa makna wajah Allah itu, sebenarnya Allah akan singkapkan, Allah akan bentangkan di hari kenikmatan, iaitu waridwanu minallah. Setengah ulama syarah waridwanu minallah itu keredaan dari sisi Allah itu, iaitu kenikmatan yang paling kemuncak, iaitu melihat wajah Allah, sehingga tidak terkata dengan lafaz sebagai ahli syurga Allah pun tidak dapat digambarkan dengan perasaan dan sebagainya, maupun kata-kata jauh sekali.
Subhanallah, itulah cita-cita di antara insan yang beriman kepada Allah. Dan yang terakhir pada pagi ini, iaitu kita kena jaga lidah daripada perkara sia-sia, iaitu di tempat yang bagaimana ketika kita berada di rumah Allah, kita hendaklah menjaga hati daripada lalai mengingati Allah. Apabila kita berada di rumah orang pula, kita hendaklah menjaga mata daripada memandang sewenang-wenangnya di setiap inci sudutnya. Maka perkara yang ketiga, yang terakhir pada pagi ini, yang perlu dijaga ketika berada di kedua-dua tempat itu adalah menjaga lidah daripada berkata perkara-perkara yang sia-sia. Lidah perlu dijaga dengan sebaik-baiknya daripada berkata perkara yang celupar, menyumpah seranah, serta tidak bercakap dusta ataupun bohong ataupun berkata kotor. Inilah perkara yang bahaya. Lidah yang tidak terkawal, tidak dikawal, bukan saja boleh menyakiti, bahkan boleh merosakkan banyak perkara. Lidah yang tidak terkawal boleh menyebabkan huru-hara dan mencetuskan permusuhan. Inilah bahayanya lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengisyaratkan seandainya orang mukmin itu boleh menjaga dua. Satu, Rasulullah ambil jari ini, jari telunjuk dengan ibu jari. Rasul tarik lidah ni, Rasul kata jaga ni isyarat ni lidah. Lidah ini yang orang kita sebut lidah yang tidak bertulang. Sebenarnya lidah ada tulang dia, cuma dia halus. Otot-otot dia, ada sel-sel yang hidup. Termasuk juga Rasulullah isyaratkan itu farash, yakni termasuk juga isyarat kias kepada kemaluan bagi lelaki maupun perempuan. Jadi jaga ni. Jaga ni maksudnya jaga daripada berkata dusta, daripada ghibah yang tidak dibenarkan, mengumpat yang tidak dibenarkan, mengaibkan orang, bercakap maknanya termasuk caci maki, berkata kotor, lucah dan sebagainya. Ini tidak dilakukan oleh lidah Rasulullah SAW. Begitu juga lidah para sahabat yang dapat didikan tarbiyah oleh baginda Nabi SAW, termasuk ahli keluarganya, ahlul bait dan sebagainya. Para sahabat yang dijamin syurga, macam mana akhlak mereka, mereka jaga lidah mereka daripada diguna pakai benda kepada perkara-perkara yang tidak senonoh dan sebagainya. Sebaik-baiknya gunakan lidah ke arah keredaan Allah. Jadi guna lidah ni ada perintah dan larang ni. Perintahnya gunakan sebaik-baik ini untuk meraih reda Allah. Lidah yang baik adalah lidah yang sentiasa diguna untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Lidah yang berguna juga adalah lidah yang sentiasa merangsang orang lain untuk melakukan kebaikan seumpama menderma dan mengajakkan ke arah kebaikan. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dalam suratul Fussilat pada ayat ke-40, 33, 34, 35, bagaimana 35 menyatakan siapakah yang lebih baik perkataannya, siapakah yang lebih baik, ini amalan ahsanu amala, daripada seseorang yang menyuruh takarub ilallah, mengajak seseorang itu takarub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertauhid kepada Allah, kemudian ittiba' akan sunnah Rasulullah SAW sedapat mungkin dalam kehidupan ini. Ataupun sesiapa di kalangan kita, bukan mesti seorang muallim ataupun ustazah saja, kita yang ada jiwa agama boleh mengajak orang lain. Kita forwardkan melalui WhatsApp, kita forwardkan, kita hantar melalui Facebook dan sebagainya, Twitter dan sebagainya, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, dan elakkan dihantarnya dalam Facebook ataupun WhatsApp dan sebagainya. Elakkan perkara-perkara yang menimbulkan complicated ataupun permusuhan, perbalahan, ataupun boleh menimbulkan syak wasangka. Elakkan sama sekali. Tidak diajar oleh baginda Nabi SAW, telah dinasihati oleh para ulama. Sesuatu yang something wrong, maknanya kita boleh nyatakan secara rambang, dengan maksud apa? Kita ambil ayat-ayat Allah, kita mengambil nasihat-nasihat para ulama
bagaimana kita kena imbangi daripada maknanya menimbulkan sesuatu yang jadi complicated dalam perhubungan sesama insan dan sebagainya. Taib. Lidah yang baik juga adalah lidah yang diguna untuk menentang kemungkaran. Selain menyampaikan perkara kebaikan, lidah juga hendaklah diguna untuk mencegah kejahatan. Inilah lidah yang boleh memberi manfaat kepada pemiliknya. Maknanya lidah ni ada perintah dan larang dia. Boleh juga kita gunakan lidah ini untuk menyatakan yang hak. Mana yang benar tentu daripada Allah. Mana yang batil, yang salah tentu daripada kekurangan, kelemahan setiap insan itu. Dan waktu kita bertenang, bukankah kita diberi faham bagaimana keaiban, tentang keaiban ini. Saya tertarik dengan satu nukilan, satu makalah ataupun satu paparan di Facebook, bagaimana kata-kata kita sembunyikan amal-amal yang maknanya yang kita dengan Allah saja yang tahu. Kita sembunyikan. Kita sembunyikan, kita rahsiakan. Kerana keikhlasan itu biar Allah sajalah yang menghukumnya, menilai, menghisapnya. Jadi kita sembunyikan amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Tapi ada kalanya kita kongsi. Dengan maksud for all, untuk semua, maknanya sebahagian satu juzuk kita kongsi. Tapi banyak juzuk lagi kita rahsiakan. Yang satu juzuk tu seumpama salatul jamaah, puasa Ramadan, puasa sunnah muakkad ni, kita boleh kongsi. Kita ajak, maknanya kita boleh sebut. Bukan kita nak menunjukkan kita ni alim ataupun kita ni lebay, kita ni maknanya orang yang suka kepada amal kebajikan dan sebagainya, tapi dengan maksud kerana agama ini perlu disampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun dengan wasilah dengan satu ayat. Ataupun amalan-amalan sunnah ni boleh kita kongsi, kita ajak, tapi dalam masa sama kita buat. Jangan kita nyatakan sesuatu tiba-tiba kita tak buat perkara itu, terutama amal-amal ketaatan. Dahulu kan kita buat juga. Kita buat dahulu, barulah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita buat dahulu perkara yang hasanah tu, baru kita forwardkan. Kita ajak orang lain daripada melakukan, maknanya turut melakukan perkara-perkara yang sunnah itu. Di antara yang akhir pada pagi ini, perenggan yang akhir ini nak menyatakan lidah yang baik juga adalah lidah yang diguna untuk menegakkan kebenaran ataupun menentang kemungkaran. Jadi boleh kita nyatakan kebenaran pada keadaan-keadaan tertentu. Gunakan lidah untuk bercakap perkara-perkara yang baik saja. Andai tidak mampu berkata-kata tentang kebaikan, maka kita disaran diam agar tidak terlibat dengan kata-kata melalaikan. Ingatlah, pada lidah ada dorongan yang membawa kita ke syurga. Padanya juga ada kecenderungan yang boleh membawa kita ke neraka andai tidak diguna sebaik-baiknya. Dan ada di sini di antara kata-kata akhir pada pagi ini menyatakan mengumpat, mencari rahsia orang dan berprasangka boleh memusnahkan diri. Bukan sahaja orang lain sebagai mangsa, bahkan individu yang mempunyai sifat terkeji itu turut musnah kerananya. Ingatlah, ketika sampai saatnya, ketika kita akan mati, sebelum dibangkitkan kembali, tidak adakah rasa gerun di hati akan balasan yang menanti? Ini ingatan daripada musannaf kitab ini, iaitu almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, menyatakan bagaimana fitnah mengumpat ataupun ghibah, mencari rahsia orang dan berprasangka yang negatif, yang sebenarnya dia boleh merosakkan diri orang itu sendiri. Bukan satu pihak saja, kedua-dua belah pihak dia akan merosakkan diri orang yang berprasangka itu sendiri. Diri orang yang mengumpat itu sendiri, dia sendiri akan terkesan kerana dosa ini dia adalah suatu yang negatif. Dalam jiwa saya, dalam fikiran saya, dalam tubuh badan kita ada aliran positif dan negatif. Bila mana kita timbulkan, kita layan dengan pengaruh hawa nafsu,
kita terperangkap dengan pengaruh qarin ataupun pengaruh syaitaniyah ataupun pengaruh-pengaruh bagaimana iblis ni sedang merancang untuk memporak-porandakan kehidupan umat manusia. Di waktu itulah maknanya kita terdedah dengan satu ujian, dugaan bagi hati dan fikiran, maka kita kena set up, kita kena setting, kita kena urus takbir supaya Allah lah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa yang baik dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-10 itu, doa itu maksur daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi khulasahnya, kesimpulan pada pagi ini, hampir seingat saya 1 jam, 1 jam lebih. Which means subhanallah bermula pukul 8.45 tadi, menjangkau jam 10 lebih ni, Masya Allah. Wallahu alam, apa yang baik itu datang daripada ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu, kekurangan dan kelemahan itu, saya menginsafi diri saya dan kita semua diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaiknya kita merenung, bertafakur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah beri petunjuk dan hidayah untuk kita sampai kepada pangkuan Allah, hadrat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tenang, jiwa mutmainnah. Dan kita jaga 3 adab tadi di 3 tempat. Jaga 3 tempat itu dengan wasilah dengan adab dan akhlak kita, terutama di rumah Allah, termasuk juga di rumah orang, termasuk juga di mana-mana lapangan yang terbuka ini. Jagalah, jaga mata, jaga telinga yang mendengar, jaga lidah yang bercakap, termasuk jaga hati yang berperasaan, termasuk fikiran yang berfikir. Semua kena jaga. Minta Allah jaga. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Yakni jaga syariat Allah, adanya hukum dan peraturan Allah. Kita usaha ikut sunnah itu, sunnah Rasulullah dan sunnatullah, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Jadi penutup ini saya mengajak semua yang hadir ini baca 7 kali penghujung ayat surah Taubah. Bacalah sebanyak 7 kali, kerana daripada Abu Darda radhiyallahu an menyatakan, baginda Nabi SAW menyatakan, barang siapa membaca 7 kali ayat akhir dalam surah Taubah ayat 129, bagaimana fi'li perbuatan kauliah Nabi SAW, baca sebanyak bilangan 7 kali, maka niscaya Allah akan hilangkan kebimbangan, kerisauan maupun kesedihan dalam hati dia. Termasuk juga bagaimana Allah akan campakkan kemanisan iman dan keyakinan kepada Allah. Sadalah, cukuplah bagiku Allah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia. Kepadanya daku bertawakal, kita semua menyerahkan segala urusan kepadanya. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah memiliki arasy yang maha agung. Jadi baca 7 kali di waktu pagi dan petang, akhir surah Taubah itu ayat yang ke-125, ambil pada pangkal ayat, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illahu,
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Siru ala barakatillah. InsyaAllah kita ketemu pada malam ini pada tajuk Allah menguji siapakah amalan yang lebih baik. Allah menguji siapakah amalan yang lebih baik. Pada malam ini insyaAllah pada 9:20 malam. Malam ini pada malam Yaumul Jumaah. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas perhatian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi